Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, Cikgu Bat dan juga Bos Sinar Harian koyak habis sahabat-sahabat semua. Karena kita tahu sinar ini adalah kemungkinan besar adalah alat kepada pembangkang hari ini, digunakan untuk menyalurkan segala propaganda daripada pembangkang yang terdesak. Mungkin itu penyebab ya, kalau kita lihat surat kabar, akhbar-akhbar media yang dikeluarkan itu ya lebih ya menjurus kepada menyerang pihak kerajaan. Jadi hari ini apa yang dinyatakan oleh Lokman Adam amat menarik untuk kita kongsi bersama sahabat semua. Menyatakan bukan Cikgu Bat saja, tapi Bos Sinar Harian juga koyak sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Sahabat-sahabat semua, pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Adam menegaskan bahawa beliau mempertahankan kenyataannya terhadap akhbar Sinar Harian sebagai media yang bias kepada Perikatan Nasional. Atas dasar itulah, katanya, beliau menyertai forum anjuran media berkenaan baru-baru ini bukan untuk melawan dua wakil dari PN tetapi melawan media berkenaan. Dari awal-awal lagi saya dah titik sinar, katanya, ya, tetapi dengan bahasa yang lembut, kata Lokman menjawab serangan bekas pengurus Sinar Datuk Hasumudan Yaakob yang menyerang beliau. Husamuddin ya, dalam kenyataan berikutan wawancara anjuran Sinar Harian meminta parti politik menghantar ejen pemasaran yang bijak dengan menyatakan Lokman sebagai bangang. Saya ingat Cikgu Bak saja yang koyak, katanya. Rupa-rupanya bos kepada Sinar Harian pun koyak habis, kata Lokman mengulas kenyataan Husamuddin. Dalam satu video pendek, Lokman berkata parti beliau iaitu UMNO tidak menghantarnya ke wacana yang panas anjuran media berkenaan sebagaimana yang didakwa Husamuddin. Parti tidak hantar saya, kata Lokman. Saya diundang oleh wartawan Sinar Harian, dia jemput kita hadir walaupun kita tahu kita datang ke kubu kuat Perikatan Nasional. Minta maaflah Husamuddin Yaakob, kawan-kawan baik Anwar Musa, kata Lokman. Menurut Lokman lagi, UMNO telah berhadapan dengan Sinar sejak zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri lagi. Zaman sekarang pun dia nak nafi macam mana dia memihak kepada Perikatan Nasional. Bagi saya, katanya, yang tak cerdik apabila dia tuduh saya jam dan salahkan pentas. Padahal kalau dia teliti betul-betul, mukadimah lagi saya ada titik sinar, katanya. Sehinggalah Cikgu Bat tuduh yang kononnya saya tidak beradab, kononnya saya kata Sinar tidak ada integriti. Saya nak bagi tahu, saya jawab cara baik. Saya cakap kalau Sinar buat pool, dia akan memihak kepada orang yang buat media baik dengan dia atau orang yang mendana dia. Jadi saya pun sebut kalau PS buat survei atau pool, sudah pasti orang yang buat survei atau pool bagi pihak PS itu, dia akan kata sesuatu yang sedap untuk didengar oleh Pakatan Harapan. Jadi saya cakap dengan bahasa sopan santun, kata Lokman, memberikan penjelasan apa yang beliau kata tetapi diputar belit oleh Cikgu Bat. Menurut Lokman lagi, jika beliau mau bercakap dengan kasar dalam forum itu, dia akan didedahkan betapa mempunyai sinar ini. Beliau memberikan contoh berapa penipunya Sinar melalui satu pool yang dibuat. Soalan yang ditanya Sinar, adakah anda merasakan orang muda akan pilih mana pada PRN akan datang semasa wacana Sinar itu? Mereka menyatakan 63% yang sokong Perikatan Nasional. Namun tidak sedar dalam poll yang mereka buat dengan soalan yang sama di Twitter, PSBN mendapat 66.1% sokongan orang muda, kata Lokman sambil menunjukkan kedua-dua poll yang dibuat oleh Sinar, tapi hanya menyiarkan yang Perikatan Nasional menang sahaja, katanya. Itu dia. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, ini poll yang dibuat oleh Sinar Harian ya. Tetapi mereka tidak boleh menafikan bahawa anak-anak muda memilih Kerajaan Perpaduan bersama PH dan juga Barisan Nasional sebanyak 66.1%. Tetapi yang mereka siarkan adalah kononnya ya Perikatan Nasional pula yang mendapat sokongan anak muda sebanyak 60 berapa persen tadi? Kalau saya tidak silap sebanyak 63%. Tapi pada hakikatnya anak-anak muda yang memilih Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi sehubungan dengan itu, Lokman berkata, dari awal lagi wacana itu beliau memilih untuk menyerang Sinar. Lawan saya bukan Badrul Hisham
ataupun Cikgu Bat ataupun Tun Faizal, lawan saya adalah Sinar Harian kerana saya dah lama geram dengan sinar ini katanya. Saya datang kerana ingin melawan sinar kerana sinar ini cukup menyinarkan kerja-kerja memburuk-burukan kerajaan, kata Lokman. Lokman juga berkata antaranya media ini memanipulasi tajuk-tajuk berita membuatkan orang benci dengan Barisan Nasional. Ini isu musangking, macam isu musangking katanya. Bagaimana dia memainkan berita itu? Isu KWSP, bagaimana mereka manipulit. Ini memang jahat, saya cakap terus terang, memang kerja jahat katanya. Lokman berkata daripada orang ramai melihat media ini betul-betul bebas dengan apa yang berlaku pada hari tersebut. Sinar sudah secara tidak langsung mengakui mereka adalah tidak bebas dan juga bias, kata Lokman Adam. Oh, panas ya. Kenyataan daripada Lokman Adam yang menyerang ya, bukan saja Cikgu Ba Tun Faizal yang terlibat dalam sesi wacana ya, sesi wacana kah? Sesi temu bual ya bersama dengan kedua pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan dan juga Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Dan yang menarik perhatian saya semasa tempo itu juga sebenarnya bagaimana ya kita lihat Cikgu Bat terdiam yang memperlihatkan ya, begitu juga dengan Tun Faizal turut memperlihatkan kebobrokan. Betapa ni mereka ni seperti seolah-olah baru keluar gua, sahabat-sahabat semua. Ya, Lokman Adam juga turut menyatakan ya Papa Gomo, Cikgu Bat, Tun Faizal juga baru keluar dari gua. Kenapa kena katakan seperti itu? Karena mereka menyatakan kononnya mereka mempunyai cukup bilang untuk membentuk kerajaan terlebih awal dan telah pun dihantar kepada istana. Tetapi sebenarnya mereka tidak paham. Sedangkan hari ini, kerajaan hari ini sudah pun mempunyai akta lompat parti, sahabat-sahabat semua. Akta lompat parti, ya jika seseorang individu memberikan satu SD, dia tidak valid. Ya, kalau mahu untuk memberikan SD, dia kena en blok ataupun satu gabungan besar parti. Contohnya Barisan Nasional. Ataupun Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, dia secara en blok, secara satu gabungan besar menghantar sokongan kepada seseorang untuk dilantik ataupun disokong menjadi Perdana Menteri. Tapi mereka menyatakan mereka sudah cukup bilang, sedangkan yang mereka dapat itu hanyalah daripada 10 daripada MP UMNO yang memang kita lihat ya penyokong kuat kepada Muhyiddin dan bahu Muhyiddin untuk diangkat. Kerana apa? Mungkin karena mereka sudah pun ditawar jawatan awal-awal dan sebagainya. Tapi mujur kerana kebijaksanaan istana yang di Pertuan Agong, perkara itu tidak diterima. Kenapa? Kerana dia tidak memenuhi keperluan bahawa sekarang ini kita sudah ada akta lompat parti dan SD secara individu itu tidak dapat ataupun tidak berguna lagi. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi hari ini mereka masih meroyan kononnya. Mereka terlebih dahulu awal menghantar jumlah bilangan yang cukup kononnya untuk membentuk kerajaan. Tapi hakikatnya mereka lah yang kita lihat hari ini baru keluar gua, sahabat-sahabat semua. Mereka mungkin tidak pernah dengar yang akta lompat parti ini sudah pun digazetkan. Itu dia. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dengan Alright Dapat Channel. Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar, GTE. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.